Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, anjuran doa Dua Bulu Gading. Terima kasih kepada Ustaz Mang sebagai pengurusi majlis pada malam yang mulia ini. Tidak lupa juga kepada pentalaki-pentalaki, penuntut-penuntut ilmu yang mengikuti pengajian secara live pada malam yang mulia ini. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberi pintu, dibuka pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal adharu annahu yukabbiru fi hadhihi al-ayami lil fa'idati wal ratibati wan nafilah. Ni masalah dia masalah takbir mursal dengan takbir muqayyad. Malam tadi kita cerita di sana ada takbir mursal, di sana ada takbir muqayyad. Yang mana takbir mursal adalah takbir yang tidak diikatkan dengan selepas daripada sembahyang. Manakala takbir muqayyad adalah takbir yang diikatkan dengan selepas daripada sembahyang. Takbir mursal dia ada pada setiap hari raya. Hari raya Idul Fitri pun ada takbir mursal. Idul Adha pun ada takbir mursal. Permulaan takbir mursal adalah apabila terbenam matahari pada malam hari raya. Masuk je matahari pada malam raya, sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka masuk waktu takbir mursal. Maka disunatkan kepada semua. Kepada semua, sama ada orang tu duduk kampung, orang tu bermusafir, lelaki dan perempuan, sunat dia bertakbir. Di rumah dia, di tengah-tengah jalan, di masjid, di pasar, dengan cara meninggikan suara, kalau sekiranya orang lelaki lah, tidak untuk orang puan. Meninggikan suara. Dan sebenarnya antara benda yang comel jugalah kita kata kalau kita buat lah. Orang muda daripada dia bamba mutu malam raya, orang muda kadang-kadang dia bamba mutu malam raya. Malam Merdeka, malam raya, malam tahun baru dia pakat lomba mutu. Patah kaki, patah tangan, patah hidung ada belakang. Jadi kita tukar program tersebut kepada program yang lebih bermanfaat. Kita pakat kerah pokok dia tu. Orang yang mempunyai pengaruh, dia boleh buat. Orang yang memegang jawatan tertentu, dia boleh buat. Kerah budak-budak muda tu pakat takbir tepi jalan. Biar setan pakat lari belakang. Kan comel tu kan. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk dalam pengisian agama. Hak yang disunat sebenarnya. Disunat takbir di pasar, takbir di jalan, dengan meninggikan suara. Baik. Maka itu permulaan takbir mursal. Manakala penghujung takbir mursal adalah apabila itu imam masuk takbiratul ihram, sembahyang hari raya. Jadi apabila itu imam takbiratul ihram sembahyang hari raya, maka penghujung takbir mursal sama ada Idul Adha ataupun Idul Fitri. Maka itu yang pertama. Dalam masalah takbir mursal, ada hak yang disebut oleh pengarang kita adalah orang yang mengerjakan haji pada malam hari raya Adha, dia tidak sunat dia bertakbir. Bukan apa yang disunatkan kepadanya adalah mengucap talbiyah. Apa yang disunatkan kepadanya adalah mengucap talbiyah. Tidak disunatkan kepada dia bertakbir, bukan disunatkan kepada dia mengucap talbiyah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, apa yang dinyatakan oleh pengarang kita adalah tidak disunatkan pada malam hari raya Fitri
selepas daripada sembahyang mengucap takbir. Jadi kita lepas daripada sembahyang pada malam hari raya Aidilfitr, tidak sunat kita mengucap takbir. Maksudnya tidak ada takbir muqayyad. Tidak ada takbir muqayyad, iaitu takbir yang dilakukan setelah daripada sembahyang di dalam hari raya Aidilfitr. Baik. Okey, habis. Tinggal lagi nak cerita takbir muqayyad pula. Orang yang mengerjakan haji, sunat dia bertakbir bermula daripada zuhur hari raya dan penghujungnya adalah subuh hari tasyriq. Subuh hari tasyriq. Dan selain daripada orang yang mengerjakan haji, sama dengan orang yang mengerjakan haji. Pada satu pandangan, daripada maghrib malam raya. Satu pandangan, daripada subuh hari Arafah. Dan sudahnya adalah penghujung hari tasyriq. Daripada subuh hari Arafah, penghujungnya adalah dengan asar hari tasyriq. Dan sebenarnya apa yang diamalkan di atas pandangan yang ketiga. Jadi subuh hari Arafah, lepas subuh tu kita mula dah takbir yang dinamakan sebagai takbir muqayyad. Penghujungnya adalah asar hari tasyriq yang tiga, iaitu hari tasyriq, hari yang ke-13, hari asar, hari yang ke-13 daripada bulan Dzulhijjah. Itu maksud dia. Okay, habis. Sambungan dia, wal adharu annahu yukabbiru fi hadhihi al-ayyami lil fa'itati wal ratibati wan nafilah. Kaul yang azhar bahawasanya seorang dia bertakbir di dalam hari-hari ini. Takbir muqayyad dalam hari tadi ya. Mula daripada subuh hari Arafah hingga kepada asar hari yang last sekali daripada hari tasyriq, iaitu hari yang ke-13 daripada bulan Dzulhijjah. Baik. Sembahyang mana yang sunat dia bertakbir saat itu? Lil faitah, bagi sembahyang yang luput. Dia nak qada sembahyang yang dia tinggal. Lama-lama dah ditinggal dia qada. Lepas ada sembahyang yang dia qada saat itu, sunat dia bertakbir. Warratibati. Dan sunat juga dia bertakbir selepas daripada sembahyang sunat ratibah, supaya sunat rawatib. Wan nafilah, dan sembahyang sembahyang sunat yang biasa selain daripada rawatib. Pendek kata, lepas daripada sembahyang, sama ada sembahyang fardu, sama ada fardu tu ia dilakukan secara tunai ataupun secara qada, sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat-sunat yang lain, lepas daripada sembahyang sunat dia bertakbir. Bukan hanya selepas daripada sembahyang fardu sahaja. Walaupun di sana ada pandangan yang lain hanya mengatakan sunat selepas daripada sembahyang fardu. Tapi apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, bukan hanya untuk sembahyang fardu, bahkan untuk faitah, untuk ratibah, untuk nafilah. Lafaz takbir bagaimana? Wasighatuhul mahbubah. Dan lafaznya, lafaz takbir al-mahbubah, ay al-masnunah, yang disunatkan ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lepas tu, wa yustahabbu an yazida, dan disunatkan bahawa dia menambah kabira. Maksudnya lepas daripada tambah Allahu akbar kabira, tambah kabira selepas daripada Allahu akbar. Sunat ditambah gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan sunat lagi ditambah sebagaimana disebut dalam kitab, beberapa kitab, antaranya kitab Mughnil Muhtaj, dia tambah lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Baik, sunat lagi dia tambah begitu. Baik, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita bertakbir raya ni, kadang-kadang masyarakat kita, bukan kadang-kadang, banyak masyarakat kita hanya mengambil berat tentang lagu dan mengabaikan maksud daripada takbir itu.
banyak masyarakat kita dia lebih mengambil berat tentang lagu. Lagu, orang hak yang dengar pun nak dengar lagu, orang hak yang bertakbir pun berlagu. Okey, berlagu bukan salah. Tak salah. Tapi kalau hanya mengambil berat terhadap lafaz tapi tidak mengambil berat terhadap makna, maka rugilah. Sebab apa yang dituntut kepada kita adalah walitukabbirullah, supaya kamu bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan mulut, bukan dengan hati. Maka caranya adalah kita cuba memahami makna daripada ucapan kita, apa makna Allahu Akbar sampai kita bertakbir. Habis. Katanya walau syahidu yawm al-thalathina qabla az-zawali bi ru'yati al-hilal al-lailah al-madiyah aftarna wa sallayna al-'id wa in syahidu ba'da al-ghurubi lam tuqbal ash-shahadah. Sekiranya bersaksi oleh mereka itu, manusia, orang ramai, orang Islam, mereka itu bersaksi, mereka itu ramai ataupun dua orang. Sebab disyaratkan orang yang nampak anak bulan, orang yang nampak anak bulan untuk keluar daripada puasa dua orang. Okey. Jadi sekiranya bersaksi mereka itu pada hari yang ke-30, sebelum daripada zawal, sebelum daripada gelincir, bersaksi dengan melihat anak bulan pada malam yang telah lepas. Jawapan dia aftarna. Saya berbuka oleh kita wa sallainal 'id, dan sembahyang oleh kita akan hari raya. Okey, cerita lagu dia lagu mana? Kita sebenarnya agama kita mudah sebenarnya. Agama kita mudah. Dalam kita menentukan anak bulan, adakah menjadi kewajipan kita kena belajar ilmu falak, ilmu astronomi dan seumpamanya? Jawapannya adalah tidak. Dan kalau kita tengok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan hak yang cukup mahir dengan ilmu bulan, bintang ni adalah puak-puak Yahudi, hak yang hidup sekitar Madinah. Puak Yahudi adalah orang hak yang cukup mahir ilmu-ilmu tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil berat tentang ilmu yang ada pada Yahudi tersebut. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil berat. Ini menunjukkan bahawasanya bukanlah menjadi kewajipan pada asalnya. Okey. Islam mudah sebenarnya. Lepas tu nanti kita akan ceritalah benda yang diamalkan di tempat kita pula lagi. Jadi, apa yang berlaku di zaman Rasulullah apabila Abdullah bin Umar bersaksi melihat anak bulan, begitu juga seorang Arab Badui bersaksi melihat anak bulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat supaya berpuasa. Baik. Jadi kata Rasulullah, sumu li ru'yati wa afṭiru li ru'yati. Mu kena berpuasa kerana melihat anak bulan dan berbuka juga kerana melihat anak bulan. Katakanlah pada hari yang ke-29 daripada bulan Ramadan. Hari 29 pakat dah tengoklah, sebab esok mungkin 30, mungkin 1 Syawal. Sama juga hari yang ke-29 daripada bulan Zulqa'dah. Jadi pakat tengoklah anak bulan. Sebab esok mungkin 30 Zulqa'dah dan mungkin 1 Zulhijjah. Baik. Jadi pakat tengok anak bulan, tiba-tiba nak nampak. Cuma ada orang jauh nampak. Orang yang daripada tempat kita ke tempat dia lebih kurang dalam 50 km jauh. Ni contoh kan. Dia nampak. Jadi apabila nampak dia naik, dia akan mari jumpa dengan qadhi untuk bersaksi. Nah, ni pada asal begitu.
Ke perjalanan daripada kampung dia jauh. Nak sampai tempat kita tengah jalan. Kalau dulu kan, lain ni tak macam ke dulu. Lain ni telefon ada belakang. Dulu jalan, tiba-tiba dah nak sampai lagi. Esok baru sampai. Kawan ni tak tahu nampak ada bulan. Orang ni nampak. Orang ni tak nampak. Kawan ni puasa juga. Nah. Baik. Itu maksud sekiranya bersaksi mereka itu pada hari yang ke-30 sebelum lagi pergelincir. Orang hak yang mari nampak anak bulan, hak yang mari duduk darat menaik benda jalan kaki, basikal tak ada. Kereta tak ada, motor tak ada. Tapi oleh kerana lihat tanggungjawab, mari juga bandar untuk menyampaikan berita, untuk bersaksi baru tengok anak bulan malam tadi ataupun malam hak lepas dah. Jadi ni siang hari dah kan? Ini siang hari dah kan? Jadi malam tadi lah. Garik tadi dah. Dia nampak anak bulan. Cuma perjalanan daripada rumah dia nak tubik tu tak boleh. Tubik malang kena tubik siang. Malang gelap katuk orang dalam tu. Bagi contoh kan. Lepas tu dia pun tubik sampai ke bandar. Jumpa dengan Tok Qadi dalam pukul 10 pagi. 10 pagi. Tu sekiranya bersaksi mereka itu pada hari yang ke-30. Sebelum daripada zawal. Sebelum daripada gelincir. Biru'yatil hilali al-laylatul madiyah. Dengan melihat anak bulan pada malam yang telah lepas. Sampai pukul 10 pagi. Okey, 10 pagi sebelum pergi gelincir. Maka ketika tu aftarna berbuka oleh kita kalau kita puasa. Kalau kita puasa berbuka. Puasa Ramadan berbuka. Beraya dah gitu. Kalau puasa 9 Zulhijjah maka berbuka. Sebab dia bukan 9 Zulhijjah pula. Kalau puasa dia jauh kalau dia tengok bulan tu awal tu kan. Jadi kita kena buat contoh tu hari raya puasa lah. Buat contoh. Baik hari puasa lah kita buat contoh. Jadi kalau masih lagi berpuasa berbuka. Lepas tu wa sallainal id dan kita sembahyang hari raya pada hari tersebut. Sebab sebelum gelincir masih lagi waktu dia. Sebelum gelincir masih lagi dikirakan waktu dia. Satu. Yang keduanya wa in syahidu ba'dal ghurub. Dan jika bersaksi mereka itu selepas daripada terbenam matahari. Dia kata malam hari yang tengok anak bulan. Lepas daripada terbenam matahari hari ni orang puasa dah mari baru khabar. Lepas isyak dia baru khabar. Isyak malam ni. Hak dia tengok anak bulan malam kan. Hari ni orang puasa dah. Selesai dah puasa masuk tu. Katanya lam tuqbal syahadah. Tidak diterima penyaksian dia. Tidak diterima penyaksian dia dalam hal tersebut. Jadi kira esok. Esok sebab puasa dah selesai dah. Tak terima dia, tak terima. Esok. Dikirakan 1 Syawal. Esok baru dah semayang hari raya. Esok semayang hari raya. Baik. Baik. Katanya au bainaz zawali wal ghurub. Ataupun dia bersaksi di antara gelincir dengan terbenam matahari. Lepas zuhur dia mari bersaksi. Jawabnya aftarna, nescaya berbuka oleh kita. Kita berbuka lah. Tak nak teruskan puasa. Dah semayang, wafatatis salat, lupa dah semayang. Lupa dah semayang sebab habis waktu dah. Habis dah waktu. Dan kalau habis waktu kena qada ke tak? Wa yushra'u qada'uha fi mata sya'a fil adhar. Dan disyariatkan, benda disyariatkan, dituntut qadanya bila mana menghendakilah ia seorang. Tak kira lah boleh nak qada masa mana pun. Qada tak apa. Tak ada masalah masa mana pun qada. Itu mana mata sya'a fil adhar mengikut qaul al-adhar. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita 3. Jadi sekarang ni orang jauh nampak anak bulan. Tapi nak sampai berita kepada hakim saat itu makan masa. Dia sampai jumpa dengan hakim keesokan. Sebelum daripada gelincir matahari. Maka ketika itu pakat buka belakang puasa, tak boleh dah puasa dah. Pak raya dah gitu. Lepas tu, pakat semayang raya sebab sedang ni waktu dia. Jadi, kabur lah istihad. Salat jami'ah
Ataupun, pakat mari semayang aja, pakat mari semayang aja. Hari ni gaya dah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka bersaksi melihat anak bulang saat itu lepas daripada zuhur dah, maka tidak lepas daripada zuhur, selepas daripada terbenam matahari. Lepas daripada terbenam matahari baru bagi bersaksi. Maka kata ulama, tidak diterima penyaksian mereka. Sebab dia? Sebab sekarang ni yakin dah masuk Syawal. Untuk esok ni masuk dah Syawal malam. Yakin dah masuk Syawal. Dan puasa bulan Ramadan sempurna dah 30 hari. Maka penyaksian mereka tidak ada faedah dah. Sebab Syawal yakin dah masuk. Masih dah terbenam dah matahari kan? Yakin dah masuk. Syawal. Yakin dah masuk. Puasa cukup dah 30. Maka benda faedah penyaksian mereka. Tak ada faedah melainkan untuk menghalang orang daripada sembahyang hari esok ni. Kalau kita terima penyaksian, jadi esok tak ada sembahyang raya dah habis dah waktu dia. Hanya sekadar tu. Sebab tu penyaksian dia tidak boleh diterima. Baik. 2. Yang ketiga. Kalau dia bersaksi selepas daripada gelincir dan terbenam matahari. Dia bersaksi situ. Sampai berita masuk lepas zuhur dah. Tak terbenam ini matahari. Maka aftarna wa fatihatus salat. Dan saya berbuka oleh kita dan lupa oleh sembahyang. Sembahyang raya lupa. Baik. Cuma disyariatkan qada bila masa kita kehendaki. Waqil fi qaulin, dan kata qil, kata sebagai ulama pada satu pandangan, tusalla minal ghadi ada'ah, disembahyangkan sembahyang tersebut daripada besok hari dengan tunai. Pandangan ada satu pandangan gitu. Satu pandangan kata tak apa sembahyang esok. Atau kira tunai. Habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk dalam perbincangan baru, iaitu perbahasan bab salatil kusufain. Bab pada menyatakan sembahyang dua gerhana. Yang dimaksud dengan dua gerhana di sini adalah yang pertama kusufus syams, gerhana matahari, wa khusuful qamar, dan gerhana bulan. Ya, kalau kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Katanya hiya sunnah, iaitu sembahyang dua gerhana hukum dia adalah sunat. Dengan maksud kalau orang semayang dapat pahala, kalau tak semayang dosa. Kalau semayang dapat pahala, kalau tak semayang dosa. Itu maksud hukum dia adalah sunat. Fayuhrimu biniyyati salatil kusuf, maka bertakbiratul ihram lah ia dengan niat sembahyang gerhana. Niat sembahyang gerhana dalam takbiratul ihram dia. Dia berihram dengan niat sembahyang gerhana. Lepas tu wa yaqra'ul Fatihah, dan membaca ia akan Fatihah. Ini cara sembahyang gerhana. Wa yarka' dan rakaat. Okey. Thumma yarfa', kemudian bangkit daripada rakaat bangun. Thumma yaqra' al-Fatihah, kemudian baca pula Fatihah. Thumma yarka', kemudian rakaat. Thumma ya'tadil, kemudian i'tidal. Thumma yasjud, kemudian sujud. Maksudnya satu rakaat, dua kali rakaat, dua kali qiyam. Sujud memang biasa dah dua kali. Gitu. Fahadihi rakaat, maka ini satu rakaat. Lepas daripada
dia bertakbiratul ihram dengan niat sembahyang gerhana, baca Fatihah, lepas tu dia rokok. Kemudian bangun. Rokok, bangun. Lepas tu baca Fatihah pula. Kemudian rokok, kemudian iktidal, barulah sujud. Baru dikirakan satu rakaat. Jadi satu rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali rokok, satu iktidal, dan 2 sujud. Duduk antara 2 sujud lepas tu akhir itulah. Baik. Mana? Gini sekali lagi. Jadi satu rakaat ni adalah 2 kali qiyam, 2 kali rakaat. Lepas tu 2 sujud macam biasalah, duduk antara 2 sujud, lepas tu kira satu rakaat. Begitu rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Kita baru betul. Katanya thumma yusalli thaniyatan kadzalik. Maka dia sembahyang, kemudian dia sembahyang rakaat yang kedua seperti demikian itu. Jadi bangun rakaat yang kedua, qiyam, lepas tu rakaat, lepas tu bangun, baca Fatihah semula, selesai baca surah, lepas tu rakaat, tidak barulah tu pada sujud. Satu rakaat, 2 kali qiyam dan 2 kali rakaat. 2 kali qiyam dan 2 kali rakaat. Katanya wala yajuzu ziyadatu ruku'in thalithin li tamadil kusuf. Dan tidak boleh menambah rakaat yang ketiga kerana berpanjangan oleh gerhana. Ya, rakaat 3 lah, 2 dah tadi dah puas adik. 3 sebab panjang lagi gerhana, ada boleh. Rakaat 2 sahaja. Wala naqsu dan tidak mengurangkannya rakaat lilin jilai fil asah. Kerana terang dah. Kerana terang dah. Mengikut kaul yang asah. Menambah rakaat lebih daripada 3 tidak boleh menambah rakaat lebih daripada 2. Tak boleh. Begitu juga mengurangkan rakaat daripada 2. Buat saja rakaat, maka tidak boleh. Itu maksud dia. Baik. Katanya sekali lagi, wala yajuzu ziyadatu ruku'in thalithin li tamadil kusuf, dan tidak harus menambah rakaat yang ketiga kerana berpanjangan oleh gerhana. Wala naqsu dan tidak mengurangkannya rakaat lilin jilai kerana terang dah habis dah gerhana mengikut kaul yang asah. Baik. Habis dah gerhana ni, kita kuranglah rakaat. Tak boleh juga. Baik. Katanya lagi, wal akmal, hak yang paling sempurna. Ni hak yang paling sempurna lah. An yaqra'a fil qiyamil awwali ba'da al-Fatihatil Baqarah. Dia baca pada qiyam yang pertama selepas daripada Fatihah Baqarah, lepas daripada Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah Baqarah. Lebih kurang dalam 2 juzuk setengah. Okey, itu qiyam yang pertama. Wa fi tsani, dan pada qiyam yang kedua, kami atai ayatin minha, seperti 200 ayat daripada Fatihah, daripada Baqarah. 200 ayat daripada Baqarah. Seperti. Baik, seperti 200 ayat daripada surah Baqarah. Wa fi tsalits, dan pada qiyam yang ketiga sebanyak 150 ayat seperti ayat Baqarah. Warabi' 100 takriban, dan hak yang keempat 100 lebih kurang. Qiyam yang pertama surah Baqarah, qiyam yang kedua seperti 200 ayat, qiyam yang ketiga seperti 150, qiyam yang keempat seperti 100 ayat. Banyak kita tengok bertasbih pula. Wa yusabbihu fir ruku', dan bertasbihlah ia pada ketika rakaat al-awwal yang pertama, qadra 100 minal Baqarah, qadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Qadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah dalam rakaat sahaja. Wa fi tsani, dan pada rakaat yang kedua 80 ayat daripada surah Al-Baqarah.
Qada tu dia bertasbih. Wasalith, dan yang ketiga 70 ayat daripada surah Baqarah. Yang ketiga. Rokok yang ketiga, rokok yang ketiga. Rokok pertama 100, kedua 80, ketiga 70. Rabi' yang keempat khamsina takriban 50. Takriban lebih kurang lah 50 tasbih. Rokok rakaat yang ketiga. Letih ni. Letih ni. Baik. Panjang sangat ni. Ni hak paling sempurna lah. Kalau hak yang dah sempurna, kita baca pendek-pendek je. Tapi boleh dah. Cuma tidak dah seafdal macam yang kita cerita saat ni. Wala yutawwilu sajadati fil asah, dan tidak memanjanglah ia akan segala sujud mengikut kaul yang asah. Apa yang diterjah oleh Imam Rafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bahawasanya tidak dituntut dia memanjangkan sujud. Tapi apa yang diterjah oleh Imam Nawawi, qultu, berkata oleh aku, as-sahihu tatwiluha. Kaul yang sahih adalah tatwiluha, memanjangkannya sujud. Sabata fi sahihain, telah sabitlah ia tatwiluha fi sahihain, dalam dua sahih, yakni Bukhari dan Muslim. Wa nassa fil Buaiti, dan telah menaslah ia, menyebut secara jelas dalam kitab Buaiti, annahu, bahawasanya seorang yutawwiluha, memanjanglah ia akan sujud nahwar rukuk, sekadar rukuk alladhi qablaha, yang sebelum daripadanya. Seumpama dengan rukuk tu lah. Sama dengan rukuk. Yang mana rukuk yang pertama qada, rukuk yang pertama adalah qada 100 ayat daripada surah Baqarah. Rukuk yang kedua 80, rukuk yang ketiga 70 ayat. Rukuk yang keempat 50. Sama juga ni. Sama juga ni. Baik. Sujud yang pertama seperti 100 ayat. Bertasbih dalam. Sujud yang kedua seperti 80. Sujud yang ketiga seperti 70. Sujud yang keempat seperti 50 ayat. Ni memang panjang sungguh lah ni. Panjang. Dok rasa mana lagi ni. Katanya wallahu alam. Seterusnya katanya wa tusannu jama'atan, disunat dia akan sembahyang kusuf jama'atan, secara berjamaah. Sunat sembahyang kusuf dilakukan secara berjamaah kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sembahyang secara berjamaah. Wa yajharu bi qiraati kusufil qamar, dan menyaringlah ia imam dengan, ataupun orang yang sembahyang seorang diri, ni sunat ni, dengan bacaan gerhana bulan. Bacaan pada gerhana bulan dia menyaringkan. La syams, tidak matahari. Bacaan pada sembahyang gerhana matahari tidak sunat menyaringkan, kerana gerhana bulan dilakukan pada tengah malam, gerhana matahari dilakukan pada siang hari. Summa yaqtubul imamu khutbatan, kemudian berkhutbahlah oleh imam akan dua khutbah, bi arkanihima, dengan segala rukunnya, rukun dua khutbah. Berkhutbah oleh imam dua khutbah dengan bersama dengan rukun-rukun dia. Fil Jum'ah, pada bab Jumaat dulu. Baik, ada rukun khutbah pada bab Jumaat. Yang pertama sekali adalah mengucap alhamdulillah, memuji Allah, selawat kepada Rasulullah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat dengan takwa. Baca sepotong ayat daripada Al-Quran, sama ada khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Lepas tu berdoa kepada orang beriman pada khutbah yang kedua. Itu rukun-rukun dalam Jumaat. Sama juga untuk imam, untuk khatib berkhutbah dengan berkhutbah oleh imam dua khutbah bersama dengan rukun-rukunnya. Yang mana rukun dia sama dengan rukun khutbah pada Jumaat tu. Khutbah Jumaat tu sama je. Okay, habis. Ketika berkhutbah, apa yang patut ditekankan oleh khatib, oleh imam, wa yahutsu ala taubati wal khair, dan menggalakkan, tekanlah, tekan, sarang manusia untuk bertaubat dan melakukan kebaikan. Baik.
Jadi khutbah dia saat itu dia kena tekan bab bertaubat, bab dosa. Lepas tu supaya banyak melakukan kebaikan. Itu dalam khutbah dia. Baik. Seterusnya kata waman adrakal imama fi ruku'in awwala adrakal raka'ah au fi thalin au qiyamin thalin fala fil adhar. Sesiapa yang sempat akan imam mendapati ia akan imam dalam rakaat yang pertama. Kalau sempat rakaat pertama dengan imam pada rakaat pertama ke rakaat kedua kira-kira lah. Adrakal raka'ah. Nescaya dia sempat rakaat tersebut. Au fi thalin au fi ruku'in thalin, dia sempat dengan imam pada rakaat yang kedua. Daripada satu rakaat tu. Rakaat pertama dang. Rakaat kedua baru dang. Au qiyam tsani, ataupun dia dang bersama dengan imam di dalam qiyam yang kedua. Qiyam yang kedua. Dang pada qiyam yang kedua. Lepas pada rakaat baru qiyam balik. Dang situ lah. Pada fil azhar maka tidak. Maka tidak. Ai fala yudrikur raka'ah fil azhar, maka tidak mendapatlah ia akan rakaat mengikut qaul al-azhar. Jadi pendek kata, orang yang sembahyang gerhana, hak yang kaifiat, hak yang macam kita cerita saat ni, dia tidak akan sempat dengan imam rakaat tersebut, melainkan dia sempat di dalam rakaat yang pertama, bukan rakaat yang kedua. Kalau dia sempat dalam rakaat yang kedua ataupun dalam qiyam yang kedua, maka tidak sempat rakaat tersebut. Itu yang nak cerita. Katanya watafutu salatul kusufi. Salatu kusufi syamsi bil injilai wa bi ghurubiha kasifah. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Kita tengok kepada soalan pula sekiranya ada. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Soalannya, salam Ustaz, menghilangkan sesuatu yang menghalang air ketika angkat hadas, adakah ia kena yakin teliti sesa atau zon rasa hilang dan dah saja? Contoh kaki kena dakwak tebal, adakah perlu tilik tapak kaki tu memadai ataupun madai zon? Rasa tak ada. Okey. Sebenarnya dia tidak disyaratkan yakin ya. Kuat sangkaan tak ada dah, maka memadi dah. Kuat sangkaan tak ada dah, memadi. Kuat sangkaan tak ada, memadi dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan, rakan saya seorang mu'alaf, berstatus isteri. Akan datang keluarga dia akan meraihkan upacara satu hari kematian. Diadakan cengbeng. Cengbeng itu ahli keluarga berkumpul dan semua pergi kubur. Bersihkan kubur, makam. Ada sembahyang dan jemput sami. Rakan saya bagi tahu dia cuma datang dan duduk saja. Tak sertai dia tanya boleh ke dia hadir. Suami berhati untuk izinkan sebab berkait dengan ritual agama lain. Terima kasih. Baik. Hak yang ana ingat dah, hak yang ana ingat, tapi wallahu a'lam, waktu kena cek balik. Sebenarnya ziarah kubur ni disunatkan bukan hanya kubur orang Islam sahaja. Bukan kubur orang bukan Islam pun boleh juga ziarah. Nanti anda cek sekejap. Anda ingat? Baik. Hukum ziarah kubur orang yang bukan Islam boleh untuk mengambil ibrah. Untuk mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Kalau ni hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama fiqh. Ana nak jumpa lagi perkataan.
Okey, ni disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Syarah Muhadzab. Okey, disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dikatakan ni, wa yajuzu lil muslimi ittiba'u janazati qaribihi al-kafir wa amma ziyaratu qabrihi fas-sawabu jawazuha wa bihi qata'al aktsarun. Harus bagi orang Islam mengikut jenazah kaum kerabat dia yang kafir. Adapun ziarah kuburnya, maka pandangan yang betul hukum dia adalah harus, dan dengan hukum harus ini telah memutuskan oleh kebanyakan ulama. Baik. Begitu juga disebut dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah. Wa la ba'sa bi ittiba'il muslim janazata qaribihi al-kafir wa kal qarib az-zawj wal jar was-sadiq wa ziyaratu qabrihi kadzalik. Tidak mengapalah nak mengikut orang Islam ikut jenazah kaum kerabat dia hak kafir, kaum kerabat syara'ah, dan seperti kaum kerabat suami ataupun isteri, jiran ataupun kawan, dan ziarah kubur dia sama juga. Boleh, tidak mengapa. Jadi hanya kalau dikubur ibu bapa dia hak yang meninggal dunia, hak yang mati dalam keadaan kafir, tak ada masalah. Cuma ketika ada melakukan ritual hak yang bercanggah dengan ajaran Islam, jangan sekali-kali dia mengikuti. Tidak perlu diikut. Cuma dia itu hanya sekadar untuk mengambil ibrah. Sekadar tu saja. Wallahu a'lam. Kawan saya sewa rumah. Selepas sebulan baru perasan kiblat salah. Macam mana dengan solat sebab kecuaian dia tak cek betul-betul. Menghadap kepada kiblat adalah salah satu daripada syarat sah sembahyang. Menghadap kiblat adalah salah satu daripada syarat sah sembahyang. Jadi apabila kita sembahyang, ternyata kiblat salah, maka mengikut mazhab Imam Syafi'i wajib kena qada balik sembahyang tersebut. Sebab dalam kaedah menyebut la ibrata bi dhannil bayyin khata'uh. Tidak boleh dikira dengan zon yang nyata tersalah. Sangkaan kita ke sini kiblat, tiba-tiba nyata tersalah, maka sangkaan hak yang nyata tersalah tidak boleh dikira. Tidak dikira lah. Maksudnya dikirakan dia saat itu melakukan kesalahan, maka wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Solat jamak takdim maghrib isyak. Tengah-tengah solat maghrib dengan azan isyak. Apa perlu buat? Teruskan je. Teruskan. Tak ada masalah. Boleh. Terus je. Tengah-tengah solat maghrib, bunyi azan isyak. Tak ada masalah. Terus je. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki dan menjawab soalan-soalan yang telah ditanya oleh hadirin dan hadirat sekalian. Jadi untuk malam ni sekadar ini saja. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Jadi untuk akhirnya saya nak minta Ustaz untuk baca doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala